kita bertemu kembali dalam rancangan soal jawab. Jadi Datuk, tadi kita dah sentuh tentang isu air, isu sampah. Jadi sebagai pembangkang, banyak apa lagi isu-isu yang Datuk rasa perlu diberi perhatian di Selangor ni? Okey, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Tan Sri Khalid telah menjanjikan bahawa kutipan pasir, dia kata salahkan kerajaan negeri Selangor, dan di bawah dia ini di alam hari jadi Sultan Selangor ni, Tuan Yang Sultan Selangor disebut dia akan kutip kutipan pasir 150 juta setahun. Sekarang ada ke 150 juta? Kita tanya dengan dia. Tak ada langsung. Malah banyak isu-isu pasir sekarang ni yang berluasa ke sana sini yang skandal pasir apa semua, itu satu. Bagaimana dengan isu rumah pula asas dia janji melalui PKNS nak bina 40,000 unit dalam masa setahun. Sekarang ni dah hampir 4 tahun. Sepatutnya 160,000 dah bina. Sekarang kalau ikut catatan dan ikut kita punya kajian, dia cuma bina yang dibina ini pun melalui yang projek yang diteruskan oleh masa-masa zaman kajian ini 180 unit kos rendah saja. 180 unit. Dia janji 40,000 unit setahun. Pernah dia bangkit dalam Dewan itu? Kita bangkitkan. Tapi jawapannya macam-macam hal lain yang dijawab. Tidak ada betul-betul satu jawapan yang konkret. Sekarang ni kalau kita soal lebih, Tuan Speaker buang. Itu je. Jadi kita pun singgahkan berapa, saya sendiri pun kena halau daripada Dewan Undangan Negeri pasal terlampau banyak menyoal. Itulah sekarang ni kerajaan negeri yang berlaku. Ini bukan soal rumah. Kita tanya sekarang, ada ke kerajaan negeri bina rumah kos rendah atau kesenangan negeri sekarang? Semuanya harga mahal belaka. Tak ada pernah pun yang harga rumah yang seperti yang dijanjikan. PKNS ni pun dah hilang dia punya hala tuju lagi. Sosioekonomi. Kita kena tengok tu sebenarnya apa tujuan PKNS ditubuhkan, itu yang pertama. Yang kedua, selama 3 tahun ni kita harap rakyat buka mata lah. Kita harap rakyat ada di luar sana. Bagaimana perbandingan yang berlaku waktu kerajaan Barisan Nasional mementingkan kebajikan rakyat. Kita buat rumah murah, rumah sebagainya. Bahawa bila kerajaan dan Pakatan Rakyat ambil alih ni, menurun betul, menghudung. Ramai yang komplain, nak beli rumah susah, Selangor tak ada dan sebagainya. Harga mahal-mahal, tidak di luar kemampuan. Dan yang lebih teruk lagi, pada satu ketika kita pernah dituduh. Barisan Nasional dikatakan sebagai kejam kerana kerajaan Barisan Nasional ketika tu robohkan buat istimewa sikat, sifat. Jadi dia kata kita nak ganti dengan rumah mampu milik. Tapi macam di Selayang, saya bagi contoh isu di Bukit Botak, Selayang. Ini kawasan saya. Jadi waktu kerajaan Barisan Nasional kita janjikan rumah 42,000 dan ada perpindahan dibuat dan RM300 sebulan. Tapi bila Pakatan Rakyat ini, rumah jadi meningkat jadi 99,000. Dan minta mereka tu beli dan geran tu dia ambil balik tanpa pembincangan. Jadi kalau berpindahlah, yang tinggal di kawasan itu orang lama tu, macam mana mereka nak buat pinjaman 99,000? Padahal mereka dah tak ada bank yang boleh bagi. Akhirnya dia minta dijual kembali. Jadi ini saya nampak satu perkara yang dibuat begitu teliti dan terancang untuk menafikan hak orang miskin dan susah. Ada banyak lagi sebenarnya, dan isu rumah ni satu perkara yang rakyat hari ini berkata-kata, dan saya yakin dan percaya rakyat di Selangor di luar sana tunggu masa saja untuk membalas balik apa yang dinyatakan dalam manifesto ini dan apa yang telah dijanjikan oleh Pakatan Rakyat. Macam rumah sebagai contoh ni, projek Datuk Jelatik dekat Jalan Jelatik Kuala Lumpur. Rumah ni rumah lama dibangunkan semula. 600,000 jual satu unit. Mampu ke orang yang kat sana? Oh, dia PKNS dengan 600,000. Kalau tak silap saya, peranan PKNS juga untuk membantu Bumi Putra untuk menempatkan mereka di kawasan-kawasan bandar dengan harga yang sekarang kedai-kedai dah naik dah, yang PKN punya. Naik sampai 100 ke 120%, 80% ke 120% kadar sewa. Mampu ke mereka ni semua? Macam peniaga-peniaga di Salah. Siapa yang mampu beli dalam 600,000 banyak tu? Jadi dalam soal ni kena memahamilah bahawa kerajaan negeri sebenarnya bukanlah kerajaan yang berkebajikan ataupun bertanggungjawab seperti macam mana dalam manifesto dia. Saya nak sebutkan ni manifesto dia ni. Yang untuk rakyat umpamanya membuka tabung permulaan RM100 bagi setiap anak kelahiran Selangor. Kalau dilaksanakan baguslah. Jadi kita kempen supaya tiap-tiap bagi orang beranak. Jadi dapatlah tabung. Kalau seorang RM100, hari-hari lah beranak dapat 100-100. Kita kena kempen kalau betul-betul dilaksanakan. Tapi ada, hari-hari ni pun belum tentu dapat duit. Itu. Lepas tu memberi bantuan RM70 sebulan pada setiap anak yang dia hantar ke nursery. Ada. Kalau macam tu, ramai-ramailah kita hantar. Anak ke nursery kan senang. Ini janji, ini manifesto dia. Memberi bantuan RM50 sebulan seorang bagi pendidikan prasekolah. Hantar anak semua ke prasekolah dapat RM50. Tak payah kita bayar yuran. Kerajaan negeri tanggung. Memberi
hadiah RM1000 kepada setiap anak Selangor yang mendapat tawaran ke universiti. Apa nak tangan universiti, asal Selangor pun habis tanah dia jual. Asrama Tun Dr. Ismail, asrama Puan Nur Asikin, ke mana habis dia jual? Nak bagi RM1000 kepada pelajar nak masuk universiti. Datuk, saya tengok selain daripada manifesto yang tidak tertunai, yang gagal ditunaikan janji ini, banyak lagi perkara lain yang mengecewakan kerajaan negeri, mengecewakan rakyat. Macam UiTM, isu disendah, dipindahkan, kerugian. Padahal itu boleh jadi katalis. Lagi Yayasan Negeri Selangor yang mana kolej ditutup. Ini memberi bantuan kepada anak-anak muda untuk mendirikan rumah tangga. Wah, tiap minggu saya sendiri dapat jemputan kahwin. Seminggu enggak lebih daripada 20 buah rumah. Bila saya tanya, kerajaan ni ada bagi tak pada yang hari ni pengantin ni? Ada ke? Bermakna benda perkara ini pun mereka tak tahu, bukan kerana mereka tak tahu. Dia menyorokkan manifesto dia. Kerana dia tidak ada kemampuan. Kalau macam itu, eloklah anak-anak muda ni nak apa susah-susah, cari aja pasangan kahwin, pasal dapat bantuan. Ini dia kata memberi bantuan kepada anak-anak muda untuk mendirikan rumah tangga. Jelas banyak lagi ni mencarum 2,500 warga emas, orang Pahang Pahit, macam-macam manifesto. Berapa banyak ni? Cuba tanyalah rakyat segi Selangor, tanya satu persatu ni manifesto. Ya. Dia ada dua manifesto itu ya. Satu yang PAS dan satu lagi PKR. Ya. Dia satu lagi saya nampaklah kerajaan negeri Selangor hari ini di bawah Wakil Rakyat ni agak terdesak. Kerana mereka dah sudutkan masa. Jadi mereka buat apa yang boleh. Mereka cuba laksanakan dahlah manifesto tak terlaksana. Lagi mengecewakan yang tidak tanduk. Apa ada nak dijual, tanah yang ada cuba aset-aset yang ada pun digunakan pelbagai kaedah. Macam PKNS, semua peniaga-peniaga mengurut, dan sebelum ni meniaga dengan aman. Namun hari ini dengan sistem baru apa semua ni camouflage kan, nyatakan jadi harga naik sebagai. Dia ada kata juga menghentikan campur tangan politik dalam perniagaan. Dulu dia kata ahli-ahli majlis tak boleh duduk jadi ahli lembaga tender jawatankuasa sebut harga. Sekarang ahli majlis yang lain berluasa duduk dalam jawatankuasa tender dengan sebut harga. Dulu dia kata tak boleh campur tangan. Dia tu kita kena angkat gitu, kita tunjukkan. Ada 5 tonggak ni. 5 tonggak: kesihatan rakyat, ekonomi rakyat, keselamatan rakyat, urus tadbir berwibawa, sosial dan kebajikan rakyat. Ini gagal diurus, gagal dilaksana. Yang gagal mengurus satu perkara lagi. Tanah-tanah PKNS yang ada, jangan pandang bola pun nak sapu pergi buat apa? Kondominium. Dia kata untuk apa? Memberikan kemudahan kepada belia-belia. Saya kata nak beri kemudahan, kompleks Sokan dekat Kelana Jaya pun nak habis dia jual. Nak memberikan kemudahan, apa yang manifesto dia? Di mana agaknya Datuk alternatifnya tu? Kalau sekiranya betul nak dibangun kan, adakah dia pun diberitahu tentang perkara ni? Bila kita tanya, dia kata kat Bukit Cerakah. Kat Bukit Cerakah tu di mana? Bukit Cahaya ke Bukit mana? Dia tanya. Tapi dah siap sedia ke? Yang ini dah nak bangun. Adakah mencukupi? Dia kata mencukupi, memberikan kemudahan yang cukup, membuka pusat-pusat sukan mini dan reaksi bagi belia yang secukupnya. Sedangkan sekarang ini, cuba tanyalah, tengok di mana-mana. Padang bola sekarang terurus ke? Kompleks-kompleks yang lain terurus. Itu saya katakan, sedangkan kompleks belia, kompleks Sokan di Kelana Jaya habis dijual. Itu dulu tempat melahirkan. Jadi agaknya itu saja masa yang kita ada, Datuk. Kalau kita lagi macam mungkin banyak lagi. Jadi dan mungkin kita boleh kata lihat bukti bukan janji. Rakyat Selangor itulah yang kita harapkan. Lihatlah pada bukti-bukti bukan janji, dan bukan hanya sekadar ceramah-ceramah dan membangkitkan motivasi. Dan saya nak menyarankan kepada rakyat Selangor ni, nasib baik kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan Barisan Nasional, boleh bagi BRIM, boleh bagi RM100 kepada sekolah. Tapi kena fikir pilihan raya yang akan datang, kalau ini terus berluasa, bantuan rakyat ni pun, dewan-dewan pun tak boleh digunakan. Padahal untuk rakyat tak boleh digunakan oleh kerajaan negeri. Jadi Datuk, terima kasih kepada Datuk Dr. Muhammad Satin Diman, itu Adun Seri Serdang dan juga Ketua Pembangkang Dun Selangor. Dan terima kasih juga kepada Datuk Suami Syadan, Ketua Muda UMNO Selayang dan Exco Pemuda Malaysia. Jadi sekian soal jawab minggu ini. Emailkan sebarang cadangan topik perbincangan ke soaljawab@tv3.com.my. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam.
bantulah saya. BN mampu berubah. Sayangi Selangor.